dinding sel. Dia ada dinding sel. Bahasa Inggerisnya Chlorophyll. chlorophyll. Vacuole. Cell wall. Okay, dinding sel ialah cell wall. Okay, yang kedua ialah klorofil tu dalam satu organel yang dipanggil sebagai Chloroplast. bukan klorofil tau, klorofil tu pigment yang dalam kloroplast. Okay, dan yang ketiga ialah dia ada Vacuole. vacuole. Okay, dia has large vacuole. Okay, yang ni yang basic. Semua plant cell ada 3 benda ni dan semua animal cell tak ada 3 benda ni. Sorry. Okay, so plant tissues are divided into 2 groups which are meristem and permanent tissue. State the main difference between meristem and permanent tissue. So yang ni saya nak tengok handout saya. Tak apa, kalau tak print lagi pun tak apa, tapi kita tengok kalau kat sini. Okay, handout saya. So describe plant tissue. So kita ada ni, this is plant tissue. Plant tissues terbahagi kepada 2. Okay, yang pertama ialah meristem. Meristem tissue. Meristem tissue ni kita cakap sel baru lah, macam pucuk. Macam sel baru nak tumbuh. Sel baru nak membesar. Dia masih lagi, maksudnya macam pucuk-pucuk lah. Yang hujung-hujung tu kalau korang tengok, kalau pokok tu kan, dia ada macam daun kecil-kecil tu. Daun kecil-kecil ke atas. Bawah baru besar kan. Tu yang kecil ke atas tu, itu adalah meristem. Sebab dia masih lagi cells that capable to undergo cell division. Dia masih lagi boleh membesar. Sebab bila dia buat cell division, jumlah sel dia akan bertambah. Bila jumlah sel akan bertambah, so size dia akan lebih membesar lah. Okay, so meristem tu ialah sel yang boleh masih lagi boleh buat cell division. Okay, so meristem kita ada 3 jenis. Okay, kita ada apical meristem. Okay, kita ada lateral meristem dan juga intercalary meristem. Intercalary meristem ni tak ada dalam silibus korang. Yang kita ada ialah apical dengan lateral. Apical tu dia ada 2 jenis. Okay, apical tu maksudnya hujung. Okay, apical tu maksudnya hujung. Hujung atas dan hujung bawah. So kalau hujung atas, kita cakap dia shoot lah. Dia punya pucuk. Okay, kalau hujung bawah, kita cakap dia punya hujung hujung-hujung apa nama tu? Akar. Okay, root apex. Root tips. Root tips. Shoot apex ataupun root tips. Okay, so itu yang membezakan antara apical atas dan juga apical bawah. Okay, so maksudnya ke atas ni, ini adalah shoot apex. Okay, kalau bahagian bawah ni bahagian akar dalam tanah tu. Okay, so here is root tips. Tapi kedua-duanya ialah meristem. Sebab apa? Sebab dia masih lagi boleh buat cell division. Okay, lateral pula macam mana? Lateral tu melebar. Dia boleh melebar. So daripada awak punya stem awak, size dia macam gitu. So nanti bila dia melebar, dia jadi tebal sikit. Macam korang tengok pokok kan, dia bawah dia tebal, makin ke atas dia makin menghalus macam tu kan. So maksudnya bawah ni dia dah undergo, dia dah buat lateral meristem banyak-banyak. Okay, atas ni masih lagi in process lah. So dia take time sikit. Okay, faham tak meristem tu apa? Faham. Boleh? Okay, and then yang kedua, okay, yang kedua dia tadi cakap dia terbahagi pada 2 kan. Meristem dengan apa tadi? Dia terbahagi pada apa? Meristem and? Permanent. Okay, meristem and permanent tissue. Okay, so permanent ni maksudnya ialah dia adalah matured cell. Sel yang dah matang. Matured cells which is kita cakap macam mana? Which is cannot undergo cell division. Sel tu dia dah matang. Jadi dia tak boleh membahagi lagi dah. Dia dah tak boleh membesar, dia dah tak boleh nak melebar, dia tak boleh nak bertambah data size sel dia. So biasanya untuk permanent tissue ni, dia dah ada what we call as differentiated cell tau. Differentiated cell. Apa benda tu differentiated cell? Differentiated cell tu maksudnya dia dah ada beza.
sel ni dengan sel tu dengan sel tu ada beza. So maksudnya dia beza dari segi apa? Dia berbeza dari segi structure dan dari segi dia punya function. So kita boleh tahu kalau sel parenchyma strukturnya macam mana. Okay, kalau sclerenchyma dia macam mana. Okay, so itu adalah permanent tissue. Okay, permanent tissue terbahagi kepada dua. Okay, kita ada ground tissue. Okay, ground tissue dan juga vascular tissue. Yang korang pernah dengar yang mana? Vascular. Vascular terbahagi kepada dua. Apa dia? Xylem and phloem. Xylem and phloem. Okay, so untuk struktur xylem dia terbahagi kepada dua lagi. Okay, so which is yang halus ni, yang nipis ni, ini ialah trachea dan yang besar ni ialah vessel, xylem vessel. Phloem pun dia terbahagi kepada dua juga. Yang tepi ni, tak kat sini. Yang tepi ni, this one, struktur yang ada nukleus ni, itu nama dia companion cell. Dan yang besar ni, yang labor ni, okay, this one yang labor ni, okay, that one is nama dia sieve tube. Okay, tu yang struktur detail dia lah. Tapi hari ni kita tak tengok pun struktur detail dia. Kita akan tengok xylem dengan phloem sahaja. Okay, and then ground tissue pula, dia terbahagi kepada 3. Okay, terbahagi kepada 3. Kalau tengok dalam smart guide, dia ada muka surat 31. Yang pertama apa? Parenchyma. Okay, parenchyma. Yang kedua? Collenchyma. Dan yang ketiga ialah? Sclerenchyma. Okay. So, kalau kita nak lukis dia, parenchyma yang paling senang. Sebab apa? Sebab sel dia bulat. Okay, sel dia bulat macam tu. Allah, tak jadi juga. Biarlah tu, jadi dah tu lebih kurang Okay, and then dia adalah sel yang hidup. So bila sel yang hidup, ada nukleus tak? Ada tak nukleus? Ada. So kita perlu lukis nukleus. Kalau korang lukis scientific drawing, jangan warna no colouring. So present. Okay, dia ada nukleus. And then cell wall dia ada satu sahaja. So kita buat macam satu layer sahajalah. Cell wall setiap kali korang lukis cell wall mesti menampakkan dia punya dia tebal tau. Dia bukan macam cell membrane. Cell membrane dia satu line sahaja. Cell wall dia mesti kena ada 2 line sebab dia tebal. Okay, tapi cell wall dia cuma ada satu sahaja jenis cell wall. Okay, dia ada thin primary cell wall. Okay, and then shape dia, bentuk dia ialah very macam round lah, round cell. Okay, round cell. Dan cell arrangement kalau korang tengok rapat-rapat tak? Dia macam longgar-longgar. Rapat-rapat ke longgar-longgar? Ni longgar-longgar ni. Kalau rapat-rapat dia nanti kita tunjuk dekat collenchyma. Okay, so ni sel dia ialah loosely arranged. Kenapa loosely arranged? Kenapa longgar-longgar? Sebab awak nampak dekat sini, okay, awak nampak kat sini, dia ada intercellular space. Dia ada ruang. Antara sel dengan sel tu ada ruang. Intercellular space. Ada social distancing kat situ. Okay, so that's why kita cakap dia longgar lah. Okay, and then satu lagi feature dia ialah dia ada vacuole yang sangat besar. So ni vacuole, very large vacuole. So that's why dia punya sel dia tu sangatlah kembang. Kita label sikit. So this is large vacuole. Large vacuole. Okay, and then this is dia punya nucleus. Berbeza dengan collenchyma,
Kolenkaima, awak nampak bentuk dia dah macam bersegi. Okay, awak nampak dia dah bersegi macam tu. Dan dia sangat rapat antara satu sama lain. Dia tak ada macam, tak ada ruang. Kalau ada pun sikit je lah. So ni dia punya cell wall Okay, so this is cell wall dia. Lukislah. Dia macam bersegi sikit. Macam tu. Okay, dan dia ada juga nukleus. Okay, dia ada nukleus. Maksudnya dia sel hidup ke sel mati? Hidup. Sel hidup lah. Okay, tapi Hidup. bezanya ialah dia punya cell wall tu, okay, dia dah tebal berbanding dengan yang parenchyma. So dia ada thicker, masih lagi primary, masih lagi satu sel sahaja, satu layer sahaja tapi dia tebal. Okay, cell wall, dan bentuk dia, kita cakap dia bentuk polygon. Okay, polygonal. Okay, bentuk polygon, dah ada segi. Dan sel dia akan susun secara closely lah. Closely arranged. So, apa beza closely dengan loosely? Kalau closely, dia punya intercellular space ni sangat sikit. Ni kan? Ni macam tu ni yang tengah-tengah ni. So this is intercellular space tapi very few intercellular space. Ruang dia dah tak banyak. Okay, sebab dia dah padat. Berbanding dengan parenchyma. Parenchyma dia longgar-longgar. So dia macam banyak ruang dekat situ. And then dia punya dia punya vacuole pun tak sebesar macam tak sebesar macam parenchyma lah. Tapi dia sebab dia adalah plant cell, so mesti kena ada vacuole. Sclerenchyma ialah satu-satunya sel yang dah mati. Okay, is a dead cell. So bila dead cell dia ada nukleus? Ada tak? Tak ada. Tak ada. No. Okay, so tulis sikit. Dead cell. So bila dia dead cell, dia lebih kepada macam laluan je lah. Dia tak adalah buat function sangat. Dia lebih kepada laluan sahaja. Okay. So structure dia lagi padat. Lagi padat berbanding dengan kolenkaima. Kalau kolenkaima adalah juga sikit kan intercellular space. Sclerenchyma dia langsung tak ada. Dia memang betul-betul attached to each other. Macam tu. Okay. Dan specialnya dia ada 2 layer cell wall. Cell wall dia tu ada dua lapisan. Macam gitu. Okay, kalau korang dah print handout, korang boleh buat terus. Tapi kalau korang belum ada handout pun tak apa, tidak masalah. Just nak bagi ni je sebelum kita tengok structure sebenar dia. Okay, and then dia tak ada nukleus lah. Cell wall dia ada secondary cell wall. Dia ada secondary cell wall. Kita cakap uneven. Yang tak sama tebal dia. Uneven secondary cell wall. So kalau korang nak label kat sini, korang nampak. Okay, kita ada primary dekat luar. So this is primary cell wall. Dan dalam dia ni, ini adalah secondary cell wall. Okay. And then dia tak ada vacuole. Dia tak ada vacuole. Cuma dia ada lumen. Ni lumen. Lumen tu maksudnya benda tu dah berlubang. That's why dia biasanya dekat dengan kawasan xylem dan juga phloem. Sebab xylem dengan phloem kan untuk pengangkutan kan. So sclerenchyma ni dia macam membantu jugalah xylem dengan phloem. Okay, so shape of the cell sama macam kolenkaima, which is polygonal, dan dia punya cell arrangement dia is, kita tak cakap closely lah, kita cakap tightly. Nak menunjukkan bahawa dia lagi padat berbanding dengan kolenkaima. Okay, so itu adalah mukaddimah untuk ground tissue. Ada 3 jenis, parenchyma, kolenkaima dan juga sclerenchyma. Okay, types, function and distribution tu kita tinggal dulu. Now kita tengok balik kita punya manual. Okay, so plant tissues are divided into 2 groups which are meristem and permanent tissue. State the main difference between meristem and permanent. Apa beza tadi yang utamanya? Apa beza dia?
Cepatlah makcik. Hello. Meristem can divide, permanent cannot divide. Meristem can undergo cell division. Okay, meristem tissues can undergo cell division while permanent tissue, okay, are matured cells which cannot undergo cell division. Okay, ataupun boleh cakap juga meristem dia tak ada specific function lagi. Okay, permanent dia dah ada specific function. Meristem dia belum ada specialized structure. Permanent dia dah ada specialized structure. Okay, so itu adalah antara perbezaan dia lah. Okay, figure shows a dicotyledon plant. Okay, kan korang dah belajar dulu plant ada monocot dengan dicot. So this one is dicot. Dicot bila mana dia punya akar dia akar tunjang macam ni. Okay, kalau akar serabut itu adalah monocot. Okay, identify the permanent and meristem tissue. So kalau kat sini, bahagian daun, atas daun, here. Okay, so this is kita panggil sebagai apa? Ni cakap dah. Meristem. Pucuk. Pucuk. So kalau dia adalah meristem lah kan, tapi dia nak identify. Identifykan dia punya meristem. Kan dia cakap identify permanent and meristem tissue. So identify meristem tissue apa ni? Should apex. Okay, and then bawah dia kalau dekat bahagian akar, yang hujung-hujung akar ni, okay, hujung-hujung akar, root hair. So dan tu kita panggil sebagai root Tips. tips. Okay, root tips. And then kalau kita ambil cross section, kita potong. Betul tak? Kita potong daun dia, kita potong batang dia, kita potong akar dia. And then kita tengok dia punya cross section. Okay, untuk eksperimen ni kan nak tengok batang dengan akar je. Daun kita tak tengok sangat. Okay, barulah kita boleh tengok pula dia punya permanent tissue. Okay, permanent tissue ada dua tadi saya cakap kan. Dia ada ground dan dia ada vascular. Satu yang saya tak cakap ialah lapisan luar ni kita panggil sebagai epidermal. Okay, yang lapisan luar, lapisan paling luar kita panggil sebagai epidermal tissue. Sama lah juga yang ni pun. Bahagian paling luar ialah epidermal tissue. Biasanya epidermal ni dia satu sel je. One layer of cell. Okay, so dia macam satu sel dia membentuk bulatan. So satu lapisan sel macam gitulah. Satu bulat tu satu sel. And then satu lapisan bulat-bulat tu itu adalah epidermal. Okay. And then warna gelap ni, okay, warna gelap ni ialah korang punya vascular tissue. So maksudnya dekat situlah ada xylem dan dekat situ jugalah ada phloem. Kebiasaannya xylem duduk dekat bahagian dalam keluar. Biasanya xylem duduk bahagian dalam keluar. Dalam. Bahagian dalam. Okay, and then phloem duduk bahagian luar. So yang tengah-tengah ni bukan sini sahajalah. Dalam. Dekat sini. Okay, dekat sini. Kawasan warna putih lah. Okay, semua white area ni itu ialah kita punya ground tissue. So dekat situlah korang boleh jumpa parenchyma, korang boleh jumpa collenchyma, korang boleh jumpa sclerenchyma. Yang bawah dia pun sama. Okay, warna putih, area putih itu adalah ground tissue. Okay, dan warna hitam itu adalah vascular tissue. Okay, ini untuk root. Okay, yang ni untuk stem. So kalau korang tengok lain bahagian, lain lah dia punya structure dia. Okay, and then okay, and then this one. Based on figure 2, identify the ground tissues, vascular tissues with their
with their corresponding distribution in plants. Okay, so kita ada, this is kita punya, yang atas tu, inilah kita punya vascular tissue. Okay, vascular bundle kita ada phloem dan juga xylem. So, rasa-rasanya mana satu ialah phloem, mana satu ialah xylem? Kiri kanan. Kat mana? Which one do you think? Kiri xylem, kanan Kiri, xylem. Kanan Bagus. phloem. That's really good. Okay, and then kanan ni ialah phloem. Kenapa? Sebab kalau phloem, dia ada ni. Dia ada sieve, apa nama? Plate. Dia macam ada tapisan. Dia macam ada tapisan dekat atas structure dia. Okay, dan xylem dengan phloem boleh jumpa kat mana? Dekat akar ada tak xylem, phloem? Dekat akar ada tak xylem dengan phloem? Akar. Akar ada? Ada. Lagi? Dekat stem ada tak? Ada. Ada. Dekat leaf ada tak? Dekat leaf ada tak? Ada. Ada lah. Ada. Okay. So dia ada dekat keseluruhan pokok tu daripada atas sampai ke bawah. Sebab function of vascular bundle ni ialah nak angkut air, angkut makanan. Jadi nak angkut tu mesti kena ada keseluruhan structure lah. So distribution dia kita boleh jumpa dekat root, dekat stem dan juga dekat daun, leaf. Okay. And then bawah ni ialah kita nak tunjuk ground tissue. Okay, ground tissue. So kita ada A, B, C. Which one is parenchyma? A. A ialah parenchyma. Ya ke? Mana lagi padat? A ke B yang lagi padat? A. Parenchyma dia mesti kena loose sikit. Dia macam agak jarak-jarak sikit. So B ialah parenchyma. Okay, B ialah parenchyma, A ialah collenchyma. B ialah parenchyma. Okay, A ialah collenchyma. Okay, and then dekat mana kita boleh jumpa? Kalau collenchyma biasanya kita jumpa dekat kawasan yang memerlukan struktur yang kukuh. Contohnya macam leaf. Okay, struktur yang kukuh sebab collenchyma dia membantu dari segi structural support. Dia bantu dari segi structural support. So biasanya dia duduk dekat mana? Dekat near epidermis. Near to epidermis. Awak akan jumpa dia dekat-dekat dengan epidermis, dekat tepi-tepi. So kalau saya lukis, this is saya punya epidermis. Okay, collenchyma duduk dekat area epidermis. Okay, so itu collenchyma. Kalau sclerenchyma, so ni C ni ialah sclerenchyma, nampak dia tak ada nukleus kat situ. Sclerens. How do you spell sclerens? How do you spell sclerens? S? C-L-E ada H kan? Scleren kan? Oh tak ada H, tak ada H. Scleren. C-L-E. Sclerenchyma. Okay, so sclerenchyma biasanya dia duduk dekat near to vascular bundle. Near to vascular bundle. Maksudnya dia duduk around around xylem, around phloem. So kalau saya lukis, ni saya punya sel. Okay, lepas tu ni saya punya vascular bundle kat sini. Yang bulat ni saya punya vascular bundle. Okay, so saya punya sclerenchyma dia ada kat sini lah. Sclerenchyma saya ada kat sekeliling vascular bundle ni. Dia ada sel-sel mati kat situ. Okay, and the parenchyma ialah selain daripada tu. Okay, biasanya duduk kat tengah-tengah sini. Center. Ataupun sini. Okay, so dia selain daripada tu lah. Bila kita cakap area cortex and pith. Cortex dengan pith tu apa pula? Okay, cortex tu ialah sekejap saya tunjuk structure mana ada tak?
Eh. Okay, ni. Ini adalah cross section lengkap yang dah di-label. Okay, so epidermis dia duduk, dia satu lapisan sahaja. Ni epidermis. Okay, this is epidermis kat sini. Satu lapisan sahaja, this is epidermis. Cortex ialah area antara epidermis dengan endodermis. Epidermis lapisan luar, endodermis lapisan dalam. Endodermis dia akan protect kita punya vascular bundle. Okay, so cortex dari mana? Cortex tu yang tengah-tengah ni lah. Okay, kawasan tebal, kawasan yang sangat tebal kat situ. Itu biasanya ialah parenchyma. Dia sangat sel yang sangat loosely arranged. Okay, state the main tissues of vascular bundle implant. Apa nama tisu dalam vascular bundle? Apa nama tisunya? Xylem and phloem. Yes, xylem and phloem. Okay, so this one tak payah sebab kita tak ada buat eksperimen. Okay, kita cuma nak observe sahaja. Okay, so now dah discuss pre-lab. So korang dah boleh korang dah boleh jawab Google Form. Saya dah letak dekat dalam GC masing-masing. Alamak. Okay, so this one. Okay, so boleh jawab dah korang punya Google Form ni. Saya letak due-nya ialah pada okay, so pada 5 hari bulan September. Okay, pre-lab korang mesti kena jawab sebelum 5 hari bulan September lah. Which is kita hari Ahad ni. Okay, and then sama juga lab report pun saya buat due yang sama. Okay, sebab hari ni pun kita akan cerita sikit pasal lab report. Sama je, basically dia punya cara untuk buat lab report tu sama je untuk buat setiap eksperimen. Sekejap. Okay, so tengok video yang saya bagi. Okay, tengok video yang saya bagi dan sekejap Nampak tak? Boleh nampak tak? Nampak. Nampak, madam. Okay. So basically ni sama je tau. Experiment 3. Okay, learning outcomes dia sama macam dalam manual. Kita ada dua benda yang kita nak cover. Identify the plant tissues under the light compound microscope. And then kita identify the structure. So ni yang kita perlukan. Compound microscope kita tak ada. So kita bagi result je lah terus kat korang Ni prosedur tak payah. Prosedur tak payah. Kita terus tengok kepada result. Okay, ada 4 gambar yang korang kena lukis. Okay, dan setiap gambar tu korang kena labelkan 5 benda, which is dia punya parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, xylem dan juga phloem. Okay, so gambar yang pertama ialah this one. Okay, this is monocot stem. Okay, monocot stem. Gambarnya adalah seperti inilah. Okay, nanti saya akan bagi dekat dalam Telegram juga. And then korang mesti kena labelkan dia punya parenchyma. Nampak tak sel dia? Sel dia kalau parenchyma memang sangat bulat. Okay, sangat bulat, nampak macam sangat barulah. Dia belum lagi matang. Okay, belum matang sepenuhnya. Okay, and then lepas tu dia punya collenchyma biasanya dia duduk dekat epidermis. So yang warna merah ni, ini adalah epidermis. So collenchyma ialah sel yang kawasan situ lah. Okay, and then sclerenchyma dia akan duduk dekat dengan vascular bundle yang bulat-bulat yang macam bentuk orang, tak apa nak orang sangat, ada mata di hidung mulut tu. Itu adalah dia punya vascular bundle. Okay, dalam vascular bundle kita ada xylem dengan phloem. Xylem biasanya yang bentuk yang bulat besar. Okay, xylem ialah lebih besar berbanding dengan phloem. So kalau in this case awak tengok yang bulat besar ni, ini adalah xylem lah.
Okay, and then yang kecil-kecil tu, itu ialah flowworm. Okay, yang tu gambar pertama. Gambar yang kedua ialah monocot root. Okay, so monocot root, kita nak tengok, apa nama? Apa nama? Sama jugalah. Kita punya kolon kaima duduk dekat dinding biasanya. Ini adalah endodermis. Dia duduk dekat dinding endodermis, tak ada masalah, label je. And the flowworm ialah kawasan yang gelap sini. Ni flowworm. Parenchyma yang bulat-bulat ni, sclerenchyma ialah yang warna merah sikit ni. Yang near kawasan xylem. Xylem yang besar gedabak bulat ni. Okay, and then this one is dicot stem. Majunya. Okay, this one is dicot stem. Dicot stem, parenchyma, sclerenchyma sama. Okay. Okay, and then discussion dengan question. Describe the characteristic of each type of ground tissue. Yang ni saya nak korang buat dalam bentuk table. Nanti saya, sekejap, tunjuk sekarang lah. Yeah. Okay. So ni gambar tadi. Ada dekat sini. 1, 2, 3, 4. Okay. So nanti korang akan buat macam biasa, title, objektif. Okay, untuk result and observation. Okay, akan ada 4. Akan ada 4 gambar. So ni kat sini. This is monocot root. Monocot root. This one is monocot stem. Okay, and then page belakang. 2 gambar sahaja. Dicot root. Dan juga dicot stem. Okay. Lukis macam ni lah. Kalau yang bulat-bulat ni, awak macam tekap je lah. Make sure ikut je gambar dia tu. Okay, so ikut je gambar yang saya akan bagi nanti. And then discussion. Untuk discussion, buat dalam bentuk table. Kalau macam perbandingan ni lagi senang kalau kita buat dalam bentuk table. Buat dalam bentuk table. So kita ada, sekejap. Buat dalam bentuk table. Sini. Macam ni. Okay, so tulis siap-siap. Tissues, ground tissue, type of ground tissue. Okay, and then kita ada parenchyma. And then kita ada collenchyma. And then kita ada sclerenchyma. Okay, and then dia nak apa? Dia nak karakteristik. So karakteristik kita boleh bahagikan kepada beberapa lah. Satu ialah presence of nucleus. Okay, and then kita ada types of cell wall. Types of cell wall. And then cell arrangement. Cell arrangement. Shape of cell. Shape of cell. Apa lagi? Dah cukup kot rasanya. Distribution. Distribution tak payah sebab dia nak karakteristik je. Okay. Dia nak karakteristik, maksudnya ciri-ciri dia je lah, ciri-ciri dia. Ni lah, apa nama, presence of intercellular airspace. Intercellular airspace. The presence of intercellular airspace. Ada ruang ke tak ada ruang? Apa lagi ya? Dia punya vacuole. Dia punya vacuole.
ada vacuole ke, tak ada vacuole. And then dia punya ni, saya salah eja vacuole ni. Dia punya satu lagi ialah dia punya presence of chloroplast. Dia ada chloroplast ke tak ada chloroplast. Biasanya kalau sel tu ialah sel hidup, dia akan adalah chloroplast. Kalau sel tu sel mati, dia tak ada chloroplast. Okay, so ini untuk discussion, satu table sahaja. Okay, and then untuk question and answer, okay, barulah dia nak function, dia nak types, function and distribution. Ada 3 benda yang dia nak. Okay, so korang punya table akan berbentuk macam ni. Okay, so first ialah types. Types. Okay, so types ground tissue ada 3. Ground tissue 1 apa dia? Ground tissue 2 apa dia? Ground tissue 3 apa dia? Vascular ada 2. Vascular 1 apa dia? Vascular 2 apa dia? Faham tak yang tu? Faham tak? Faham, madam. Faham kan? Okay. So maksudnya ground tissue 1 itu ialah parenchyma, ground tissue 2 tu ialah collenchyma and so on lah. Okay, and then kita ada function. Okay, this is dia punya function. Parenchyma apa function dia? Collenchyma apa, sclerenchyma apa and so on. Okay, boleh tengok apa nama? Smart Guide. And then yang kedua ialah distribution dia. Biasanya kita jumpa kat mana? Ini kita dah bincang apa tadi. Kalau parenchyma biasanya dekat cortex. Collenchyma biasanya dekat dengan epidermis. Apa lagi? Sclerenchyma biasanya dekat vascular tissue, area vascular tissue. Xylem dengan phloem dekat dalam apa nama? Kita boleh jumpa dekat akar, dekat apa nama? Apa lagi tadi? Dekat batang, dekat daun. Semua pun kita boleh jumpa. Ada apa-apa soalan? So sikit je lah kotak dia terlebih pula. Any question tak? Tak ada, madam. Tak ada. Okay, and then macam biasalah conclusion. Conclusion jawab balik kepada objektif. So kat sini objektif kita ada 2. Identify the plant tissues under the light compound microscope. So macam mana nak jawab dia? Macam mana nak jawab? The plant tissue Were identified were identified under under the light compound the microscope. light compound microscope. Ada data tak? Which are apa benda tisu-tisunya? Tak ada. Meristem and permanent tissue. Okay, so kita ada meristem and permanent tissue. Tapi kalau tengok dekat bawah gambar yang kita bagi tadi, nampak ke meristem? Adakah kita label meristem? Ni. Tak ada. Tak ada pun kan? Kita cuma label permanent sahaja. So awak tak boleh nak cakap which are meristem and permanent. So awak kena bagi tahu types of the plant tissues were identified under the light compound microscopes are parenchyma, sclerenchyma, collenchyma, kita tengok apa lagi, vascular tissue, dan kita tengok juga epidermal tissue. Kita nampak dia punya epidermis kan. So that benda tu lah. Okay. And then ataupun boleh juga cakap which are ground tissues, vascular tissues dan juga epidermal tissue. 3 benda ni yang kita tengok. Kalau meristem kita tak nampak daripada eksperimen. Okay, identify different types of ground and vascular tissue. So baru awak cakap pula. Different types of ground and vascular tissues were identified, which are ground ada 3, parenchyma, collenchyma dan juga sclerenchyma. Vascular tissue ada 2, xylem dan juga phloem. Dah siap. And then references macam biasa. Submit sebelum hari Ahad. Ada apa-apa soalan?
Tak ada, madam. Tak ada Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan,